بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه قربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang dan peluang untuk berpuasa pada hari ini. Kemudian boleh bersama-sama kita ulang kaji ataupun diskusi kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Jadi kita dah sampai pada pembahasan salat sunat istisqa, iaitu salat sunat minta hujan. Jadi sin dan juga tak yang ada pada perkataan al-istisqa lit-talab, seperti mana al-istighfar, astaghfirullah ay atlubu minallahi al-maghfirata. Tak kita faham anna talab itu daripada sin dan juga tak. Faham tak? Naam. Bismillah. Al-istisqa'u huwa talabus suqya wa lahu thalath maratiba. Al-istisqa' ialah menuntut untuk diberikan hujan, menuntut untuk diberikan minuman. Wa lahu thalath maratiba, dan bagi istisqa' itu ada 3 martabat. Kita nak minta Allah Ta'ala bagi kita minum, bagi hujan, bagi air tu, ada 3 martabat, 3 cara. Yang pertama, adnaha ad-du'a lil istisqa' mutlaqan khalfa as-salawati aw fi qunutin nazilah. Yang pertama, yang paling rendah, ialah kita berdoa untuk Allah Ta'ala turunkan hujan selepas satu tempoh air tak turun, air hujan tak turun, ataupun selepas kita tengok sungai kering, laut kering, maka kita berdoa. Bila berdoa? Selepas sembahyang ataupun dalam qunut nazilah. Jadi itu level yang paling mudah dan paling simple lah, paling rendah. Kita berdoa selepas sembahyang, minta Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada kita, ataupun doa dalam qunut nazilah. Yang kedua, awsatuha ad-du'a'u lil istisqa' fi khutbatil jumu'ah. Ini ranking yang lebih tinggilah. Kita berdoa untuk minta Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kita doa tu dalam khutbah Jumaat. Kita doa dalam apa? Khutbah Jumaat. Yang ketiga yang paling comel, akmaluha al-istisqa'u bis salah. Kita minta Allah Taala turunkan hujan dengan cara kita bersembahyang. Wa qad as-sawmu wat-taubatu wal khuruju min al-madhalimi kama sayati. Begitu juga dengan cara apa? Kita berpuasa, bertaubat, keluar daripada kezaliman. Jadi itu yang paling sempurna. Kita minta Allah Ta'ala turunkan hujan dengan cara kita solat, dengan cara kita berpuasa, dengan cara kita bertaubat, dengan cara kita keluar daripada segala kezaliman yang kita lakukan pada hak Allah Subhanahu wa taala juga kepada manusia. Okey, selesai kat situ. Yusannu an ya'mura al-hakim bis-salati al-istisqa' was-sawmi 3 ayyam wa bit-taubati wat-tasadduqi wa a'malil birr wal khuruji minal madhalimi wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmah. Disunatkan bagi al-hakim, iaitu pemimpin, menyuruh rakyatnya, orang yang dia jaga, dengan salat istisqa' dan juga puasa selama 3 hari. Juga sunat bagi hakim, pemimpin, menyuruh rakyatnya, masyarakatnya, bertaubat, bersedekah dan buat amalan kebajikan yang lain, serta keluar daripada kezaliman dan setiap perkara yang menghalang daripada turunnya rahmat. Maknanya sunat bagi pemimpin menggesa rakyat supaya meninggalkan segala perkara maksiat, perkara-perkara yang dianggap sebagai boleh menghalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Okey, bila si hakim ni menyuruh, pemimpin menyuruh, di Malaysia pemimpin kita, ketua agama kita ialah yang di-Pertuan Agong. Fa idza amarahum fatakunu as-salatu wajibatan 'alal qadirin. Jadi kalau pemimpin agama, ketua agama di negara kita suruh, maka apa?
solat tu wajib. Jadi asalnya solat tu sunat, solat al-istisqa tu. Tapi disebabkan pemimpin suruh kita buat, maka wajib kita buat solat tu. Tak buat berdosa. Wajib ke atas apa? Ke atas orang yang mampu lah. Orang yang tak mampu tak wajib solat. Bagi istisqa ni. Waqad as-saum, bagi juga puasa wajib. Asalnya sunat. Sunat puasa 3 hari. Lepas hari keempat tu kita keluar ke padang dalam keadaan berpuasa juga dan kita sembahyang. Tapi bila pemerintah yang suruh, ketua agama di negara kita suruh, maka wajib kita berpuasa. Faham tak? Bila wajib berpuasa, fayajibu tabyitun niyyah. Puasa wajib ni kita kena apa? Niat pada waktu malam. Kalau niat pada waktu siang tidak sah lah, sebab puasa wajib. Begitu juga kalau Maulana Al-Hakim ni suruh apa? Suruh kita bersedekah, maka wajib kita bersedekah bagi yang mampu. Nak keluar banyak mana Ustaz? 2,000 ke 3,000 ke 10 ringgit ke 15 ringgit ke ataupun 30 40 ringgit. Keluar wa wajibuha aqallu mutamawwal. Harta yang wajib kita sedekahkan ialah sekurang-kurang nilai yang dianggap sebagai satu nilai. Sekurang-kurang perkara yang dianggap sebagai satu nilai, RM2, RM3 dah ada nilai kan? Dah memadai dah. Aqallu mutamawwal. Baca wa ya'thamul ladzi la yasumu li taqsirihi wa la qada'a alaihi. Jadi bila wajib puasa disebabkan pemerintah suruh, maka bagi mereka yang tak berpuasa berdosalah. Cumanya tak perlu qada'. Tak perlu qada'. Dia tak puasa tu berdosa, tapi adakah wajib qada'? Tak perlulah. Kaifiyatu salatiha, berpindah kepada cara sembahyang. Rakaatan, cara nak sembahyang dia berapa rakaat? 2 rakaat. Di sisi Imam Ibn Hajar boleh salat istisqa lebih daripada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat boleh dengan satu ihram. Maknanya di sisi Imam Ibn Hajar, Allahu Akbar, sembahyang 8 rakaat dengan satu salam boleh. Faham tu? Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Jadi disebut di dalam matan kaifiyatu salati raka'atan 2 rakaat ka salatil ain. Caranya macam solat hari raya. Solat hari raya kita dah bincang dah. Dengarlah tu rakaman tu insya-Allah bermanfaat insya-Allah. Fayusannu fiha ma yusannu fi salatil ain min 7 takbirat fi rak'atil ula wa 5 takbirat fi rak'atil thaniyah. Jadi bila disebut macam solat raya, maka disunatkan padanya, iaitu pada solat istisqa, apa yang disunatkan pada solat raya, iaitu apa? 7 takbir pada rakaat yang pertama, tak termasuk apa? Takbiratul ihram dan juga takbiratul rukuk. Kalau masuk jadi 9 takbir lah. Kemudian 5 takbir pada rakaat yang kedua, itu tidak termasuk takbir bangun daripada apa? Rakaat pertama dan nak turun untuk rukuk. Kalau campur jadi 7. Dan di antaranya kita selang dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebagaimana telah diterangkan. Wa yaqra'u fiha qaf wa qatarabat wa awil a'la wal ghashiyah sama. Dalam sembahyang ni rakaat pertama baca surah qaf, rakaat kedua baca iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, ataupun baca surah al-a'la yang digandingkan rakaat keduanya dengan surah al-ghashiyah. كما قال صاحب صفوة الزبر صلى كعيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والإعتاق والصيام 3 ورابع الأيام فليخرجوا ببذلة التخشع مع رضع وركع وركع. Okey, waktu salah. Nak bincang benda pula ni. Waktu sembahyang. Bila nak sembahyang? Fil yaumir rabi' ba'da siyami 3 ayyam yakhrujuna ila as-sahra'i bi thiyabin badhilah. Nak sembahyang, kita sembahyang pada hari keempat selepas kita puasa 3 hari. Jadi contohlah semalam pemimpin suruh kita berpuasa 3 hari, maka kita puasalah 3 hari. Hari ni hari apa ni? Hari ini hari Ahad, Isnin, Selasa. Bila nak sembahyang hari keempat tu? Hari Rabu kita keluar ke padang, sembahyang di padang. Masa kita keluar tu hari keempat tu juga sunat kita berpuasa. Faham tak? Nah. Okey, nak keluar pakai baju apa? Bi thiyabin badhilah. Ai thiyabil mihnah, pakai baju yang semua kita pakai ketika mana bekerja. Maknanya bukan pakai baju yang comel yang terlalu molek lah. Bukan pakai baju yang untuk tazayun, bukan pakai baju untuk kita beraya, tak.
pakai baju yang biasa-biasa sahaja. Thiyabul mihnah mana baju yang kita pakai ketika mana kita berkhidmat, supaya terzahir kemiskinan kita, dan tidak disunatkan kita berwangi-wangian. Boleh? Boleh. Sebab sekarang kita bukan nak berseronok, kita nak zahirkan kepada Allah kita ni susah, dalam keadaan terdesak, nak air, anak nak susu kena ada air, binatang ternak kita ada air, matilah. Tak, mati pula seekor-seekor lembu tu bukan murah, tak, ribu-ribu. Jadi banyak benda yang akan rugi, banyak benda yang akan susah kalau tak ada air ni. Jadi kita minta Allah turunkan air daripada langit. La thiyabiz zina wal afdalu wa hum saimun. Yang afdal ni hari keempat kita keluar tu, kita juga dalam keadaan berpuasa. Wala yajibu alaihim as-shaum fih. Tak wajib puasa hari keempat. Yang wajib 3 hari pertama tu. Sebab pemimpin yang suruh. Wa yustahabbu ikhrajus sibyan wal bahaim wasyuyukh. Dan disunatkan, dituntut kita keluar sembahyang di padang pasir tu. Di padang pasir tu kalau bukan 3 masjid yang utama tu lah. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, sembahyang istisqa buat dalam masjid. Boleh. Jadi sunat kita sembahyang istisqa di luar masjid, di padang tempat besar. Tak. Melainkan pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. 3 ni apa? Sunat kita buat dalam masjid, bukan di luar masjid. Okay, bila kita nak keluar ke padang tu, kita kat sini buat kat padang lah, kat tempat lapang, stadium dan sebagainya. Kita bawa sekali anak-anak kita kecil tu. Tak, kita bawa binatang-binatang ternak kita, lembu, kambing bawa, dan juga bawa orang-orang tua. Mungkinlah kalau orang tua tak, mungkin kita ada kemah dan sebagainya lah yang boleh halang mereka daripada cahaya matahari yang terik. Ala kulli hal kita bawa golongan-golongan ini supaya apa? Masa tengah sembahyang tu bunyi budak menangis, bunyi apa tu binatang berdengus dan sebagainya, supaya keadaan tu jadi hibah. Bila hibah, Allah Ta'ala lebih pandang kepada dengan rahmat, dan insya-Allah doa tu dimakbulkan. Begitu kan, tu tujuan dia. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula syababun khusya' wa bahaim rutta' wa syuyukhun ruk'a wa atfalun rudda' la subba 'alaikumul 'adzabu sabba. Jadi ini dalil lah kepada sunatnya kita keluarkan budak kecil, binatang dan juga syuyukh, orang tua, ke padang untuk kita salat. Sebab dalam sebuah hadis disebut, hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunanil Kabir. Okey. Hadis ini sebut, kalaulah tidak kerana pemuda-pemuda yang khusyuk, binatang-binatang yang meragut, orang-orang tua yang bongkok, dan juga kerana budak-budak yang menyusu, maka Allah Ta'ala ni akan turunkan azab kepada kamu dengan azab yang pedih, yang banyak. CD sebelum ni ada di Facebook, ataupun nak lebih teratur, nak mudah cari di YouTube. Semua saya upload di sana lah. Tu Ustaz Salah Al-Jengkawi, boleh tengok di sana. Nak dengar sambil-sambil tunggu bini beli barang di kedai RM2, ada. Ataupun tunggu anak, ataupun anak dan isteri cari baju raja, dengarlah, insya-Allah bermanfaat. Sambil-sambil drive nak balik kampung, tidak ada masalah. Sambil-sambil tidur, baring-baring, rehat-rehat, boleh dengar, tidak ada masalah. Insya-Allah. Sangat sesuai, kita ni sangat sesuai untuk orang awam dan juga untuk pemula bagi ilmu fiqh. Barakallahu fikum. Nah. Wa qawli hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum. Bukankah kamu diberi rezeki dan ditolong disebabkan oleh orang-orang yang dhaif di kalangan kamu? Ni. Jadi hadis ni bagi tahu kita supaya tidak mencela lah orang-orang yang kita nampak dhaif, miskin ni. Sebab apa? Hadis ni bagi tahu kita ni diberi rezeki, diberi pertolongan kerana Allah Ta'ala kesian ke kumpulan-kumpulan yang lemah ni. Orang tua yang dah bongkok dah, tak jalan pun tak larat, budak kecil yang tak tahu berbuat benda, susu pun mak dengan ayahnya ngesuap, tak, binatang yang meragut. Jadi kumpulan-kumpulan yang lemah ni yang kita anggap lekeh ni lah, tak. Mereka tu punca Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Wala yakhruju ma'ahun nisa' min zawatil hayat. Dan tidak disunatkan, tidak digalakkan perempuan yang comel dan juga perempuan yang tak comel tapi berhias, dan juga perempuan-perempuan yang ada nama. Contohnya artis dan sebagainya, tak dituntut mereka keluar lah.
Sebab kita keluar ni nak minta Allah Ta'ala kabulkan doa. Mari puak-puak artis ni kita tengok dia lah, kagum ke dia. Sila air bulan pergi minta nak sign tak, tu. Takhirat sadidah yang nikah dah full, cumanya yang tu saya ngajar guna musawadah lah, kitab tu belum dicetak. Adapun bab ibadat ni baru siri ni lah, siri 21 ni. Itu pun tak sesusun. Saya start dengan bab puasa, lepas tu bab jenazah, lepas tu solat-solat sunat, lepas tu mungkin kita pilih bab-bab tertentu. Yang penting insya-Allah akan habis kitab ni. Boleh follow insya-Allah. Kaifiyatul khutbah. Cara berkhutbah. Yusannu an yakhtuba khutbatayn ba'daha aw wahidatan wa yajuzu qabla as-salah. Ke solat istisqa disunatkan kita khutbah. Bila nak khutbah? Selepas daripada solat. Jadi solat dulu baru khutbah. Berapa khutbah? 2 khutbah. Habis khutbah pertama duduk, bangun khutbah kedua. Atau satu khutbah, la bas, tidak ada masalah. Okey. Kat sini solat istisqa harus kita khutbah sebelum daripada sembahyang. Jadi yang comelnya sembahyang dulu baru khutbah. Tapi nak khutbah dulu baru sembahyang, boleh? Boleh. Khutbah tu pula boleh 2 khutbah atau 1 khutbah. Harus. Yang kedua, yastaghfiru fil awal al-khutbah al-ula 9 wa fi awal al-khutbah al-thaniyah 7. Kalau khutbah raya, kita start dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Khutbah istisqa kita start dengan astaghfirullah 9 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 9 kali. Duduk. Lepas tu masuk khutbah kedua, kita start khutbah kedua tu dengan apa? Dengan istighfar sebanyak 7 kali. Tu begitu. Yang ketiga, wa yastaqbilu al-khatibul qiblata bid-du'a ba'da thuluthil khutbah ats-tsaniyah hatta al-faragh min ad-du'a thumma istaqbilu an-nas. Wa hina istiqbalihi lil-qiblah yuhawwilu rida'ahu fayaj'alu yaminahu ala yasarihi wa asfalahu a'lah. Wa mithluhu al-hadiruna illa an-nisaa fala tahwila lahunna. Yang ketiga, khatib selepas daripada 1/3 daripada khutbah kedua. Guna cerita dia, khatib bagi khutbah pertama, lepas tu dia duduk, lepas tu dia bangun untuk khutbah kedua. Selepas berlalu 1/3 daripada khutbah kedua tu, masuk khutbah dia menghadap apa? Menghadap ke jemaah lah, membelakangi kiblat. Selepas 1/3 daripada khutbah kedua, dia menghadap ke kiblat. Dia menghadap ke kiblat untuk berdoa. Masa dia menghadap ke kiblat tu, dia tahwil, dia balikkan ridak dia. Guna cara nak balikkan, yang kanan letak ke kiri, yang atas letak di bawah. Gitu. Balikkan ridak yang dia pakai. Nah. Yang kanan balikkan ke kiri, yang atas biarkan ke bawah. Balikkan ke bawah. Itu kalau yang petok, betul lah. Tapi kalau ridak dia tu dalam bentuk musallas, 3 segi ataupun bulat, ataupun apa yang panjang sangat, tak. Yang tu tidak ada tahwil, melainkan apa? Kita ubah daripada kanan ke kiri. Apa yang duduk kanan kita ubah ke kiri. Yang gitu je. Tak perlu dia yang bawah ke atas, tak payah. Kanan ke kiri sahaja. Faham tak? Okay, apa tujuan kita ubah kedudukan ridak yang kita pakai tu, yang kita pakai pada bahu kita tu? Tujuannya ia tafaul bi taghyiril hal ila ar-raha. Bila kita ubah ridak tu, seolah-olah kita minta Allah Taala ubah juga keadaan kita ni daripada syiddah, kesusahan sebab tidak ada air, kepada kemudahan bila mana air hujan tu turun. Okay, yang buat tu siapa dia? Khatib lah. Di samping itu hadirun juga yang bawa ridak dan sebagainya sunat buat juga, ikut tu imam, ikut khatib. Okay, lepas berdoa, selesai berdoa menghadap kiblat, selesai berdoa, khatib tu apa? Kembali menghadap kepada jemaah. Lepas tu selesaikan khutbah. Perempuan illa nisaa fala tahwila lahunna. Perempuan tidak disunatkan apa? Membalikkan ridak atau kain yang mereka pakai. Hilang dah mana. Nombor 4, wa yatrukuhu muhawwalan hatta yanzi'a thiyabah wa yukrahu tarku tahwil. Jadi tadi dia ubah ridak tu daripada bawah ke atas, kanan kiri. Biarkan dalam keadaan berubah tu sampai dia pergi balik rumah, dia tukar pakaian.
Tu. Dan makruh meninggalkan tahwil, makruh. Di sunat kita apa? Buat tahwil, makruh kita tinggal tahwil. Kemudian diletak sikit perbahasan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan istisqa. Yang pertama ialah yusannu, ada beberapa masalah dia letak dalam lapan. Yang pertama, yusannu al-ghuslu li salati al-istisqa kama taqaddam fil aghsal al-masnunah. Disunatkan mandi sebelum kita solat istisqa. Tu. Jadi sebelum kita pergi mandi ataupun sebelum kita berkumpul untuk solat istisqa, sunat kita mandi dulu supaya badan kita tidak berbau lah. Adapun wangian tak sunat kita pakai, mandi je disunatkan. Yang kedua, al-afdalu an takuna fi waqtil 'aid wa yajuzu fil laili wa waqtil karahah. Al-afdalu an takuna fi waqtil 'aid. Yang afdalnya sembahyang itu dilaksanakan pada hari perayaan. Wa yajuzu fil laili wa waqtil karahah, dan harus juga solat itu dikerjakan pada waktu malam dan juga pada waktu yang dimakruhkan. Mana lepas asar pun boleh kita buat, lepas solat subuh pun boleh kita buat, pada waktu matahari duduk di tengah-tengah langit pun kita boleh buat, pada waktu-waktu yang makruh atau haram kita sembahyang tu kita boleh buat solat al-istisqa. Sebab solat al-istisqa ni termasuk solat yang apa? Sebab yang muqarin. Kita sembahyang sebab tu sedang berlaku. As-sababu muqarinun lis-salah. Ataupun sebab yang mutaqaddim, sebab berlaku dulu, iaitu perubahan matahari bulan tu berlaku dulu. Silap. Sebab untuk kita solat tu berlaku dulu, maknanya hujan tu dah lama tak turun. Itu sebab kita nak semayang. Benda tu berlaku dulu barulah kita semayang. Jadi solat yang begitu, solat sunat yang begitu boleh kita laksanakan pada waktu yang diharamkan untuk kita solat. Jadi yang afdal solat ni kita kerjakan pada hari raya. Allah alam, hari al-Aid ni boleh jadi hari raya sungguh, tak? Ataupun hari perayaan hari Jumaat, Allah alam. Ya, tapi zahir tengoknya hari raya sungguh lah. Sunatnya kalau berbetulan lah. Tapi kalau lambat lagi raya, tak payah nak tunggu raya, buat je lah hari apa pun. Tapi kalau dekat-dekat nak raya dah, dalam kadang kita pun tidak ada air, tunggu sekejap, kita buat dalam hari raya. Sebab apa? Bila hari raya ni ramai yang datang. Yang ketiga, illam yusqau a'adu salata thaniyan wa thalithan. Ni hamba gitulah. Kita pergi dah sembahyang sekali, 3-4 ribu orang sembahyang, tak turun hujan, mula-mula ada tak turun hujan, seminggu 2 minggu, buat lagi sembahyang, tak turun lagi, 3 kali sembahyang, 4 kali sembahyang, begitu. Kalau nombor 4, insuqu qabla as-salah sallu syukran lillah wa talaban lil mazid. Macam mana pula kalau kita nak solat, sebelum solat tu hujan dah, jadi dalam sebulan 2 tak turun air, tak sungai pun makin kering, binatang pun dah banyak mati. Faham tak? Jadi kita pun berhimpun nak sembahyang. Sebelum sembahyang hujan turun. Ada kata sembahyang sebab hujan dah turun. Kita sebut sembahyang juga atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan talaban lil mazid, minta Allah Taala tambah lagi hujan tu, tambah lagi supaya air yang kering kontan tu kembali penuh. Pokok-pokok yang mati tu kembali tumbuh, yang hampir-hampir mati tu kembali segar dan sebagainya. Nombor 5, yusannu an yudhhira ghayra al-awrah li awwali matar as-sanah wa yaghtasilu wa yatawaddau fi as-sail. Disunatkan untuk kita zahirkan badan kita selain daripada aurat lah, kepada hujan yang turun buat kali pertamanya dalam tahun itu. Maksud awwali matar as-sanah ialah air hujan yang turun selepas satu tempoh lama tak hujan. Contoh lepas 2 bulan tak hujan, lepas tu turun hujan. Sunat kita pergi tadah, letak badan ke, letak kepala ke, bagi badan kita yang bukan aurat tu kita dedahkan dengan air. Yang aurat tu jangan buka lah, tutup lah. Tapi yang tempat bukan aurat ni kita buka baju, kita dedahkan kepada air. Boleh. Lepas tu tak hujan pula 2 bulan, lepas tu hujan balik, buat sekali lagi, begitu. Bukan maksud awal matar sanah tu, maknanya dalam setahun tu hujan yang first turun, tak, bukan tu maksud dia. Awal matar sanah maknanya apa? Maknanya ialah al-muradu bi awal matar sanah awal waqin ba'da tulil ahdi bil matar. Selepas satu tempoh yang lama tak turun hujan, sunat kita dedahkan badan kita, buka baju kita,
kain anggota-anggota yang bukan aurat kita dedahkan kepada hujan, bagi kena hujan. Dan sunat mandi, sunat wuduk dengan air tersebutlah di sungai dan sebagainya. Nombor 6, yusallu an yaqula inda sama'i ra'd subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi Allahumma la tuhlikna bi'adzabika wa la taqtulna bighadabika wa 'afina qabla dhalik. Sunat bila mana kita dengar bunyi petir, kita baca subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi Allahumma la tuhlikna bi'adzabik wa la taqtulna bighadabik wa 'afina qabla dhalik. Nombor 7, yusadu an yaqula inda ru'yatil barqi. Sunat bila kita melihat barq, kilat, cahaya kilat tu kan. Sunat apa? Sunat subhana man yuriqumul barqa khawfan wa tama'a. Sunat kita baca doa tersebut. Ayat Quran ni. Wa yusanu an la yutbi'al barqa basarah. Dan disunatkan juga kita tidak memandang, tidak mengikut. Maknanya apa? Mata kita ni tak ikut kilat tu. Kalau terpandang tu kita alihkan daripada pandangan kita. Kemudian kita baca subhana man yuriqumul barqa khawfan wa tama'a. Yang ke-8 yang terakhir, yusannu an yaqula inda nuzulil matar. Ketika mana hujan turun, sunat kita baca Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'a. Wa ba'da nuzul, selepas diturunkan hujan, kita baca mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Jadi ketika hujan, Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'a. Selepas daripada turun hujan, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Wa inda tadarruri bi kathratih. Tapi kalau hujan tu banyak sangat menyebabkan banjir dan sebagainya, kita doa Allahumma hawalaina la alaina. Wahai Allah Taala, keliling kami, maknanya hantarkan hujan kamu ini di bukit bukau, di parit-parit, dan di sungai-sungai, di laut-laut. Jangan hantar ke atas kami. Sebab apa? Banjir dah ni. Kami mudarat bila terima air yang terlalu banyak. Okey, cukup sekadar tu. InsyaAllah nanti kita sambung. Baca bab apa pun tak tahu ni. Lepas ni. Kalau ikut turutan sini, babu salatil khawf. Tapi salatil khawf ni bukan salat sunat dah, salat fardu. Janganlah kita baca salat Jumaat ke, perbahasan salat Jumaat ke, ataupun salat jemaah ke. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Wassallallahu ala. Ada soalan? Tu. Cukup sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insyaAllah sebentar lagi, tengoklah buku apa, 11 ke 10 ke, kita sambung balik insyaAllah. Tak ada kerja buat. Baik baca buku dah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi